Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu mengenai. Baiklah, kita teruskan lagi. Tahukah kamu apakah ini? Ya, ini ialah selotip dan layar putih. Baik, sekarang mari kita buat patung kertas daripada kertas warna terlebih dahulu. Setelah selesai melukis, kita ke langkah kedua, iaitu gunting gambar yang dilukis mengikut kertas yang telah selesai dilekatkan dengan ranting kayu akan kelihatan seperti ini ya. Cikgu kita nyalakan lampu ke arah patung ya, dan perhatikan bayang-bayang buat ialah bayang-bayang berbentuk bunga terbentuk di layar putih. Baik, daripada permainan bayang-bayang menggunakan bayang-bayang yang terbentuk ialah warna hitam. Baiklah, seterusnya cikgu pasti kamu masih ingat lagi ya tentang prinsip pembentukan bayang-bayang, iaitu disebabkan cahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Baiklah, sekiranya kamu telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPR bagi subjek sains bersama cikgu pada hari ini, mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini kita akan belajar dari unit 7 tajuk elektrik, kenali komponen elektrik, buku teks muka surat 73 hingga 78 dengan standard kandungannya 7.1 liter elektrik, standard pembelajaran 7.1.1 mengenal pasti komponen dalam liter elektrik iaitu sel kering, mentol dan Swiss. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyenarai dan menyatakan fungsi komponen dalam liter elektrik iaitu sel kering, mentol dan Swiss secara lisan dan bertulis, manakala kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid dikira berjaya apabila dapat melabel dan memadankan fungsi bagi komponen elektrik berdasarkan gambar yang diberi serta menyatakan cara untuk membina 1 liter elektrik yang lengkap dengan betul secara bertulis. Baiklah, kita teruskan dengan isi pelajaran kita pada hari ini. Pada video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu berkenaan dengan lampu ya. Baik, cikgu percaya ya, kamu masih ingat isi pelajaran yang telah cikgu sampaikan pada kamu di dalam video cikgu yang lepas. Kita teruskan lagi. Lampu merupakan salah satu komponen elektrik. Ya, elektrik pula merupakan suatu bentuk tenaga yang mengalir dan boleh menghasilkan cahaya, haba, bunyi atau menjadikan sesuatu peralatan elektrik itu berfungsi. Baik, seterusnya ialah komponen elektrik. Apakah komponen elektrik? Komponen elektrik ialah peralatan yang terdapat pada 1 liter elektrik. Selain daripada lampu, komponen di dalam 1 liter elektrik yang lain ialah Swiss dan sel kering. Selain itu, kita juga ada wayar penyambung. Di samping itu, kamu juga mungkin memerlukan pemegang mentol dan pemegang sel kering. Baik, kita lihat apakah fungsi setiap komponen elektrik yang telah dinamakan tadi. Ya. Yang pertama, sel kering, ya. Sel kering bertugas atau berfungsi untuk membekalkan kuasa elektrik. Mentol pula berfungsi untuk mengeluarkan cahaya. Wayar penyambung berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen elektrik dalam litar dan mengalirkan arus elektrik. Manakala Swiss pula berfungsi untuk menyambung atau memutuskan litar elektrik.
Baiklah, kita teruskan lagi. Setelah kamu mengetahui mengenai fungsi komponen elektrik, mari kita pelajari pula bagaimana cara untuk membina 1 litar elektrik. Yang pertama, pasangkan mentol pada pemegang mentol. Kamu perlu ingat ya, mentol perlu dipasang pada pemegang mentol dengan betul supaya dapat memastikan ianya berfungsi dengan baik. Seterusnya, langkah yang kedua ialah sel kering. Sel kering perlu dipasang pada pemegang sel kering mengikut terminal yang sepadan, ya. Seterusnya, lengkapkan litar elektrik dengan menyambung semua komponen menggunakan wayar penyambung. Wayar penyambung digunakan untuk menyambungkan setiap komponen elektrik untuk menjadi 1 litar yang lengkap, ya. Dan akhir sekali, tutup suis dan perhatikan mentol. Mentol menyala apabila suis ditutup. Baiklah, untuk lebih jelas, mari kita lihat sekali lagi bagaimana untuk membina litar elektrik, ya. Yang pertama, pasangkan mentol pada pemegang mentol. Seterusnya, kita harus masukkan atau pasangkan sel kering pada pemegang sel kering. Dan sekali lagi diingatkan, sel kering itu perlu dipasang pada pemegang sel kering mengikut terminal yang sepadan. Seterusnya, kita sediakan suis, ya. Dan kemudian kita lengkapkan litar dengan menyambung semua komponen dengan menggunakan wayar penyambung. Baik, seterusnya kita tutup suis dan kita dapati mentol yang kita bina di dalam litar elektrik ini menyala. Dan ini menunjukkan bahawa semua komponen yang terdapat di dalam litar elektrik ini berfungsi dengan baik, ya. Baiklah, jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada keadaan ini? Untuk mengetahui tentang kesimpulannya, kita jumpa lagi selepas ini. Kerana sekarang ini, kita beri laluan dahulu untuk segmen Fakta Menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi di dalam segmen Fakta Menarik. Dan untuk minggu ini, cikgu telah menyediakan 2 lagi fakta menarik untuk kamu, ya. Baik, yang pertamanya ialah, pernahkah kamu mengalami keadaan seperti ini? Kamu berada di sebuah pusat membeli belah. Kemudian kamu ingin mengambil troli dan membawa barang-barang yang hendak kamu beli. Ketika kamu mencapai pada pemegang troli, tangan kamu terasa seolah-olah seperti terkena renjatan elektrik kecil. Ataupun di dalam satu situasi yang lain, kamu cuba memegang tombol pintu, ya, dan tiba-tiba kamu terasa seperti terkena renjatan elektrik. Jadi kenapa dan bagaimana perkara ini berlaku, ya? Baik, keadaan itu dinamakan electric static. Elektrik statik adalah fenomena yang datang dari perbezaan atau ketidakseimbangan dalam cas elektrik, dan fenomena ini telah mempengaruhi reka bentuk dan teknologi elektrik dalam pelbagai cara. Dan kehadiran elektrik statik itulah yang menyebabkan kamu terkena renjatan kecil sewaktu kamu memegang troli ataupun tombol pintu, terutamanya di pusat-pusat membeli belah, ya. Fakta menarik yang kedua pula ialah berkenaan dengan belalang. Tahukah kamu di manakah letaknya perut belalang? Ianya terletak di bahagian sisi perut, iaitu di bawah sayap belalang tersebut. Ya, di situ terdapat membran yang boleh bergetar, ya, yang bergetar sebagai tindak balas kepada gelombang bunyi, dan ianya dipanggil timpana. Ianya membolehkan belalang mendengar bunyi-bunyi yang ada di sekitar mereka. Baik, itu adalah 2 fakta menarik yang telah cikgu sediakan untuk kamu. Jadi sekiranya kamu ingin mengetahui lebih banyak fakta menarik, jangan lupa ikuti video-video perkongsian cikgu pada minggu-minggu akan datang. Baik, sehingga kita jumpa lagi.
Cikgu ucapkan salam sayang dan jumpa lagi di video yang akan datang. Baik, bertemu sekali lagi kita di dalam perkongsian cikgu. Jadi apakah kesimpulan yang boleh kita buat daripada aktiviti yang kita jalankan sebentar tadi? Baiklah, jadi di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa mentol tidak akan menyala apabila suis dibuka, manakala mentol akan menyala apabila suis ditutup. Baiklah, jadi untuk menguji kefahaman kamu mengenai topik yang kita pelajari pada hari ini, cikgu mahu kamu cuba menjawab soalan yang terdapat di dalam buku latihan aktiviti Sains tahun 2 iaitu dari muka surat 45 hingga 48. Jadi setakat ini sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Cikgu mengharapkan agar apa yang telah cikgu sampaikan kepada kamu tadi dapat kamu fahami dan dapat kamu gunakan untuk aktiviti pembelajaran kamu yang seterusnya. Dan seperti biasa, jangan lupa kongsikan ilmu yang cikgu berikan kepada kamu pada hari ini dengan kawan-kawan kamu yang lain supaya kawan-kawan yang lain juga akan dapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang kamu ada. Baik, sehingga kita berjumpa lagi di dalam video-video cikgu yang akan datang. Cikgu mengucapkan salam sayang, jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.